KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton-penonton Didik TV KPM. Hari ini bersama saya dalam slot Bina Upaya Guru. Dan kita akan membincangkan tentang topik yang cukup menarik iaitu Muallim Tahfiz KPM ataupun bahasa mudahnya kita katakan Guru Tahfiz Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan hari ini kita bawakan seorang tetamu yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Encik Umar Kamal bin Mat Daud, Ketua Penolong Pengarah Sektor Perancangan dan Pengesanan Dasar Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Tuan Kamal, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama Irfan hari ini untuk slot Bina Upaya Guru. Jadi kita akan membincangkan tentang Muallim Tahfiz KPM. Orang kata muallim ni guru, betul? Betul. Betul, Alhamdulillah. Dan kita nak teruskan dengan soalan yang pertama. Nak tahu juga bagaimana wujudnya pendidikan tahfiz ni dalam sistem pendidikan negara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Terima kasih Cik Irfan. Alhamdulillah kita jumpa pada pagi ini. Betul. Saya rasa untuk bincangkan tentang konsep ataupun hal berkaitan dengan muallim guru tahfiz KPM. Sebelum tu saya nak sebutkan muallim itu memang maksudnya guru lah. Memang maksudnya guru, bahasa Arabnya lah. Ya, betul. Jadi sebenarnya sejak daripada tahun 2014 program ataupun aliran tahfiz mula diperkenalkan di dalam sekolah-sekolah KPM. Dan sebelum itu prosesnya panjang. Kita pun tahu tahfiz ini adalah aliran yang bukan baru saja dalam pendidikan, bahkan dia dah pun lama dalam sistem pendidikan negara kita walaupun secara formal ataupun tidak formal. Betul. Tetapi apabila kita terima kurikulum bersepadu tahfiz, kita namakan dia, ada satu nama kurikulum baru dalam KPM yang namanya kurikulum bersepadu tahfiz. KBT lah singkatannya. Dia ada adik-beradik dia sebenarnya. Kurikulum bersepadu dini. Tapi kita nak bincangkan kurikulum bersepadu tahfiz. KBT dulu hari ini. Kurikulum bersepadu tahfiz ni adalah kurikulum yang kita ambil daripada program ataupun kita adopt daripada ajaran-ajaran tahfiz, kaedah-kaedah tahfiz yang ada dalam negara kita, dan kita jadikan dia sebagai kurikulum kemasaan, mengambil pendekatan-pendekatan yang bersesuaian dengan sistem yang ada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Bermula daripada tahun 2014. Diluluskan dalam mesyuarat JKP, mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat. Kemudian melalui proses yang begitu panjang, dan sebenarnya oleh kerana kurikulum agama di negara kita ini perlu melibatkan persetujuan dan juga perkenan Majlis Raja-Raja dan juga institusi agama negeri, pihak berkuasa agama negeri, maka proses ini berlaku. Kita bentangkan kertas cadangan ini, dan alhamdulillah raja-raja di negara kita, setiap negeri bersetuju untuk memperkenalkan KBT ataupun kurikulum bersepadu tahfiz ini. Maka dia mula diperkenalkan di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan, bermula dengan 3 buah sekolah terlebih dahulu. Kalau Cik Irfan kenal, dia SMKA, Sekolah Menengah Kemasan Agama Kuala Lumpur. SMK Agama Kedah. Kemudian SMK Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentung di Pahang. Jadi itulah 3 sekolah yang pertama yang memperkenalkan tahfiz atas program yang permulaannya kita perkenalkan sebagai tahfiz model ulul albab dengan menggunakan kurikulum bersepadu tahfiz. Maka program ini berkembang sehingga kinilah dia kalau ikutkan kepada dasar di Kementerian Pendidikan, kita menetapkan bahawa setiap negeri ada satu sekolah tahfiz. Setiap negeri ada satu. Temua lah, dia panggil temua ni adalah tahfiz model ulul albab. Sekurang-kurangnya ada satu. Jadi bermula daripada tadi 3 negeri kan. Dia ada di Kedah, ada di Kuala Lumpur, kemudian di Pahang. Kemudian dia berkembanglah sehingga hari ini kita dah ada semua negeri boleh katakan ada tahfiz. Dan pada tahun 2015 kita perluaskan lagi kurikulum bersepadu tahfiz di sekolah agama bantuan kerajaan. Sekolah agama. Sekolah agama bantuan kerajaan. Jadi sehingga kini jumlah itu meningkat dan juga bertambah, menjadikan dia hari ini dah pun 37 buah sekolah
Kementerian Pendidikan yang melaksanakan tahfiz dalam sistem pendidikan kita. Baik. Jadi maknanya sambutannya begitu menggalakkan. Betul. Daripada 3 buah sekolah sehingga hari ini ada 37 ke semuanya. 37 buah sekolah. Okey, kita tahu juga bagaimana Tuan Kamal sekolah ini dipilih oleh KPM untuk menjadi sekolah tahfiz dan bagaimana pengajaran dan pelajaran itu dilaksanakan di sekolah. Baik, kalau di Kementerian Pendidikan kita ada 2 model tadi. Pertama dia panggil tahfiz model ulul albab. Dia adalah ketetapan yang dibuat oleh peringkat kementerian, maknanya satu sekolah, satu negeri ada satu sekolah tahfiz model ulul albab, dan hari ini kita ada lebih kurang 15 buah sekolah yang laksanakan ini. 11 di SMKA dan 4 di SBP, sekolah berasrama penuh. Oh, okey. Okey. Dan di dalam kurikulum bersepadu tahfiz, bagaimana kurikulum ini beroperasi, berjalan, dan hampir boleh katakan aliran tahfiz itu begitu sifat dia. Pertama, dia ada tahriri. Tahriri maksudnya penulisan. Jadi anak-anak pelajar kita di sekolah bila dia nak menghafal, dia akan mulakan dengan menulis dulu ayat-ayat Quran tersebut. Dia akan menulis, kemudian dia akan membaca, menghafal daripada tulisan dia sendiri. Sebab berdasarkan kepada kajian kita bahawa murid-murid yang menulis dan membaca apa yang ditulis itu lebih menguatkan ingatan dia. Ya. Dia kena tulis dulu baru dia baca. Baru dia akan baca. Okey. Jadi dia menghafal daripada tulisan dia lebih baik. Saya setuju sebab kalau ikut pengalaman saya sendiri sebagai seorang murid dulu, kalau kita nampak tulisan kita tu Tuan, kita senang lagi nak ingat lah. Betul. Kan? Saya dulu pun kalau belajar kita buat note kan. Kita buat note, nanti kita boleh buat mind map sebagainya. Itu lebih menguatkan ingatan kita. Saya setuju. Okey, kemudian kita ada tasmid lah. Tasmid ni maksudnya dia akan perdengarkan bacaan di hadapan guru dia. Ayat suci Al-Quran. Guru akan, dan di sinilah peranan guru sangat penting. Guru akan memastikan bacaannya itu tepat, tajudnya betul, hafazannya lancar, dan dia dapat membaca dengan sempurna. Itu adalah satu standard lah yang kita minta guru-guru kita pastikan dicapai. Baik, itu yang kedua. Kemudian kita ada fiqhul ayat. Fiqhul ayat ini di mana murid-murid kita yang mengikuti aliran tahfiz ataupun mengikuti kurikulum bersepadu tahfiz diminta untuk memahami apa yang dihafal. Dia bukan sekadar menghafal, tetapi dia kena faham apa ayat itu. Baik. Kalau kita faham, kita maksudnya ialah terjemahan lah secara sepintas lalu. Satu muka surat dia menghafal, dia boleh tahu okey ayat ini sebut apa, ayat ini bagaimana. Begitu. Kemudian yang keempat, murajaah. Murajaah ni kita sebut repetition lah. Maksudnya ulangan. Dia ulangan. Dia akan mengulang apa yang dihafal sebab dia akan memastikan hafazan dia itu terus melekat lah, tidak hilang. Dan yang kelima, tafsir. Di sinilah dia cuba mendalami apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang dihafal, menyebabkan dia bukan sekadar membaca dan menghafal itu dalam konteks pembelajaran di sekolah sahaja, tetapi dia boleh ingat sehingga dia keluar daripada sekolahan. Masya Allah. Maksudnya pembelajaran itu secara berterusan, bukan sahaja di sekolah, tetapi kalau keluar sekolah pun masih ada ingatannya tentang itu. Betul, ya. Baik, terima kasih Encik Kamal berkenaan dengan pengenalan untuk topik kita yang hari ini, iaitu Muallim Tahfiz KPM. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Encik Kamal di sini menceritakan tentang Muallim Tahfiz KPM. Jadi mungkin ramai di luar sana nak tahu Encik Kamal, bagaimana sebenarnya untuk menjadi seorang guru tahfiz. Betul ke orang kata nak kena hafal Al-Quran dulu? Silakan. Okey. Dalam KPM, Kementerian Pendidikan, kita ada kriteria pemilihan guru tahfiz lah. Selain daripada dia mesti warga negara dan sebagainya, dia ada syarat akademik yang mesti dipatuhi sebab kita ada standard guru kita, standard guru Malaysia kan. Maka guru-guru tahfiz juga perlu mengikuti standard-standard yang telah pun ditetapkan lah. Jadi pemilihan itu, standard itu dijaga sebelum guru tahfiz itu dilantik sebagai guru Kementerian Pendidikan. Baik, syarat akademik yang perlu dimiliki oleh guru-guru tahfiz, yang pertama dia mesti ada ijazah. Sama ada ijazah tu memang takhasus ataupun pengkhususan bidang qiraat, hafazan ataupun pendidikan Islam ataupun bahasa Arab yang diiktiraf lah, pertama. Yang kedua, dia mesti memiliki ijazah sarjana muda takhasus qiraat. Ijazah sarjana muda takhasus qiraat yang diiktiraf sama ada dalam ataupun luar negara. Boleh diterima. Dia ada sijil tahfiz.
Kalau dia tidak ada sijil ataupun ijazah qiraat dan tahfiz yang diiktiraf, ataupun dia sekadar ada ijazah pendidikan Islam contohnya, dia kena top up ataupun kena tambah, dia kena ada sijil tahfiz yang diiktiraf oleh KPM ataupun diploma tahfiz ataupun sijil tahfiz yang diiktiraf oleh Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, ataupun diploma tahfiz yang juga diiktiraf oleh agensi-agensi kelayakan Malaysia lah ataupun MQA. Baik. Ini syarat yang kita tetapkan. Kemudian kalaulah calon itu ataupun bakal guru yang kita nak lantik itu dah memang pun ada ijazah apa semua, tak perlulah lagi sijil tahfiznya. Okay. Kalau dia dah ada sijil apa tu ijazah sajadah muda qiraat dan sebagainya itu tidaklah mensyaratkan dia perlu ada sijil tahfiz lagi, sebab dia memang ijazah dah. Okey. Oleh kerana kurikulum bahasa tahfiz yang saya sebutkan tadi Cik Irfan, dia dah digunakan di sekolah-sekolah tahfiz swasta, maka kita ada syarat tambahan lah. Dia mesti guru-guru tersebut juga perlu mengikuti latihan, ada kursus, dan dia perlu memastikan dasar-dasar pentaksiran, dasar-dasar pembelajaran dan juga pengajaran dan pembelajaran yang ada dalam KPM dipatuhi. Sebab tahfiz ni dia bukan one shot kemudian dia akan dinilai. Dia akan dinilai daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Berterusan. Ya, berterusan. Contohnya macam tingkatan 1 kita syaratkan murid-murid kita menghafal 6 juzuk contohnya. Tingkatan 2 ada 7 juzuk. So dia akan forward, dia akan bawa sampai dari tingkatan 5 dan dinilai di tingkatan 5 daripada tingkatan 1 itu. Maka ini penting dipanggil pentaksiran berasaskan bilik darjah, PBD. Ini yang menjadikan sistem kita ni dilihat sebagai betul-betul berkualiti, sebab dia bukan nilai untuk tahun semasa tetapi diambil kira pencapaiannya daripada tahun pertama dia masuk lagi ke dalam sistem kita. Jadi guru-guru ini akan memastikan anak murid dia berjaya menghafaz Al-Quran dengan baik, kemudian dia dapat memastikan bahawa dia dapat menghafal dan juga memahami ayat-ayat yang dihafal tersebut. Jadi yang kontrol ataupun yang kawal murid-murid kita, yang membimbing ini adalah guru, muallim. Jadi muallim itu dipilih daripada awal supaya dia betul-betul kompeten untuk memastikan ia ni tercapai. Betul. Jadi sebab tu kita faham kan Imam Syafi'i kata nak memiliki ataupun nak menuntut ilmu itu ada 6 syarat. Antaranya ialah mursyid, guru yang mursyid, guru yang benar-benar boleh mendidik anak pelajar dia untuk menjadi hafiz, sebab dia akan keluar sebagai hafiz selepas ini. Baik. Okey, itu sedikit pengenalan di mana kita boleh lihat pembelajaran pengajaran untuk murid tahfiz ni dia berterusan. Maksudnya di tingkatan 5 nanti mereka akan dinilai berdasarkan prestasi mereka mungkin dari tingkatan 1 lagi. Jadi kita nak tahu juga bagaimana seorang guru ni ataupun muallim ini mampu menjayakan matlamat kurikulum bersepadu tahfiz ataupun KBT. Silakan. Baik. Dalam standard Guru Malaysia 2.0 dia ada tetapkan 4 teras keguruan. Yang pertama, tanggungjawab terhadap profesion. Jadi sebagaimana guru-guru yang lain, guru akademik, guru pendidikan Islam yang biasa yang bukan tahfiz pun, dia perlu memiliki 4 teras keguruan ini. Pertama, dia ada tanggungjawab terhadap profesion. Apatah lagi Cik Irfan, guru tahfiz ni dia special sikit. Specialnya sebab apa? Dia punya tempoh berkhidmat dia, tempoh bekerja harian dia bermula daripada jam 6.30 pagi. 6.30 pagi? Ya. Sehinggalah tengah sampai malam lah, pukul 10 malam. Kenapa begitu sebenarnya? Sebab dia bermula pada paginya dia perlu dia panggil mendengar bacaan murid dia seawal pagi. Kemudian dia ada, barulah dia akan dia bukan saja ada hifzul Quran. Dalam kurikulum bersepadu tahfiz kita ada hifzul Quran dan maharatul Quran. Dia panggil maharatul Quran ni adalah kemahiran-kemahiran Quran lah, termasuklah qiraatnya, termasuklah tajwidnya, termasuklah sejarahnya. Jadi itu teradun dalam kurikulum bersepadu tahfiz di samping mata pelajaran yang lain. Baik, jadi guru-guru kita ni akan memastikan anak-anak murid yang ada dalam kurikulum tahfiz kita mengikuti, pertama dia perlu menghafaz, kemudian diperdengarkan bacaan. So dia bermula 6.30 sebab kita di KPM kita ada subjek lain. Betul. Dia kena ikut bahasa Melayu, dia kena belajar sejarah, dia kena belajar bahasa Inggeris. So masa yang ada kita betul-betul manfaatkan. So guru kita kena spend time untuk waktu itu. Berawal pagi sehingga lewat malam. Ya, sehingga lewat malam. Kemudian pada pertengahan siang itu, maka murid-murid kita yang mengikuti aliran tahfiz ini dia akan
dia akan belajar akademik lah. Okey, bahasa Melayu, sains, geografi, matematik, dan kalau dia ajaran sains banyak lagi dia akan ikuti, sehingga petangnya pukul 7 dia akan ada satu lagi sesi dia panggil tahriri tadi. Okey. So dia akan menulis kemudian malamnya dia akan perdengarkan bacaan kepada guru, sehingga lebih itulah sekel harian murid-murid kita. Jadi siapa yang nak kontrol ini? Guru-guru tahfiz. Sebab tu dia kena ada tanggungjawab kepada profesion. Dia kena ada tanggungjawab terhadap murid. Sebab kita tahu kepelbagaian murid. Kemudian dia kena tanggungjawab kepada ibu bapa, sebab ibu bapa ada harapan yang besar kepada anak-anak dan masyarakat lah. Mereka hantar murid-murid ke sana untuk menjadi seseorang yang lebih baik, pelengkap hidup mereka. Betul. Dan juga mereka ada tanggungjawab kepada masyarakat dan juga negara, seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Kamal sebentar tadi. Baik, terima kasih Tuan Kamal. Itulah sebenarnya tanggungjawab seorang guru tahfiz dalam mendidik anak murid kita di sekolah tahfiz, di mana mereka ini perlu diberi sebarang pencerahan yang lebih baik untuk menjadi seseorang yang lebih berguna, bukan sahaja kepada agama, bangsa dan juga negara. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM selepas ini. Kembali menyaksikan Bina Upaya Guru Didik TV KPM dengan topik kita pada hari ini, iaitu Muallim Tahfiz KPM. Tuan, dalam hidup ni kita pasti akan ada cabaran dan rintangan, betul? Saya pasti juga di KPM akan ada cabarannya ketika melaksanakan kurikulum bersepadu tahfiz. Jadi mungkin Tuan menjelaskan apakah antara cabaran yang dihadapi sebenarnya? Pertama, kita menghadapi cabaran di peringkat kementerian. Sebab kita tahu sekarang ini kita ada lebih kurang 1,500 lebih guru tahfiz. Itu pun sebenarnya belum mencukupi untuk memenuhi keperluan, dan permintaan ibu bapa sangat banyak. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita cuba buat ialah memastikan keperluan PDP, pengajaran pembelajaran anak-anak kita di sekolah yang ajaran tahfiz ini dapat dipenuhi. Sebab kita ada ratio 1 guru 10 orang murid. Jadi nak penuhkan itu satu cabaran yang begitu dahsyat, sebab kita sumber kita pun terhad. Betul. Sebenarnya tak ramai tahfiz yang di luar sana yang dapat fulfill, memenuhi kita punya kriteria syarat tadi. Maka kita bertungkus lumus untuk dapatkan itu. Dan alhamdulillah sekarang kita ada 1,500 lebih guru tahfiz dalam sistem kementerian kita. Itu cabaran yang pertama, Cik Irfan. Yang kedua, cabaran guru sendiri. Cabaran guru, ya. Guru juga sebenarnya ada cabaran yang besar, sebab ada kadang guru-guru kita yang ada keluarga, yang dia terpaksa datang awal. Itu sebenarnya satu pengorbanan, kita panggil mujahadah. Mujahadah yang begitu tinggi. So guru-guru kita terpaksa datang awal, dan ini adalah tanggungjawab yang perlu dipikul untuk pastikan bukan 1 orang, bukan 10 orang, tetapi kita ada 15,444 murid tahfiz dalam sistem kita. Dah datang awal, balik lambat pula tu. Kemudian dia nak pastikan bukan sekadar bila habis kelas dia selesai. Tak, dia nak pastikan hafazannya dapat diperkemaskan, kuat, dan akhirnya dia dapat, dan akhirnya dia akan dapat sijil lah. Sijil itu sebenarnya, Irfan, dia bukan dapat sijil SPM saja. Sijil apa lagi? Dia akan dapat sijil tahfiz Kementerian Pendidikan yang disahkan oleh JAKIM. Ada 2 sijil yang akan dapat. Dia akan dapat 2 sijil, sijil SPM, dan dia akan dapat sijil tahfiz, sijil hafazan Al-Quran 30 juzuk. Masya Allah. Jadi itulah kelebihan kepada anak kita tahfiz ni. Jadi itu pun sebenarnya satu cabaran dan juga. Sebenarnya untuk sijil itu pula sentiasa dipantau dan diaudit oleh JAKIM. Jadi kita nak kena penuhi apa yang telah pun ditetapkan kualitinya. Kualiti itu merujuk kepada kualiti murid lah. Betul. Kalau dia pergi tengok, katakan dia pergi semak lah murid-murid kita di bawah di sekolah, dia tengok tak mencapai standardnya, jadi mungkin dia akan query, dia akan persoalkan apa kualiti sijil tahfiz yang KPM terbitkan. Dan akar umbinya adalah muallim itu sendiri. Sebab mereka akan membentuk bagaimana pendirian dan juga murid-murid kita di sekolah tahfiz ni. Okey. Kita tahu juga sebenarnya apakah hala tuju ataupun way forward KPM terhadap guru tahfiz bagi mendepani cabaran pendidikan yang bersifat dinamik. Pertama, kita sedar bahawa permintaan ibu bapa dan sistem pendidikan agama khususnya kepada tahfiz sebenarnya saban tahun sangat tinggi. Sedangkan tempat yang kita dapat sediakan sangat terhad. Saya sebut tadi kita ada 37 sekolah. Kita ada 15 buah sekolah yang melaksanakan tahfiz model Ulul Albab. Jumlah ini sebenarnya tak cukup. Cik Irfan cuba bayangkan setiap tahun satu sekolah yang minta bukan sedikit. Tempat yang kita ada 150 saja. Tetapi yang mohon kadang-kadang sampai 10,000. 10,000 permohonan. Jadi apa yang kita buat ialah kementerian dalam cadangan, apa yang kita sedang usahakan ialah menambah bilangan sekolah yang melaksanakan tahfiz ini.
Alhamdulillah kita dapat kelulusan daripada pihak Jawatankuasa Pusat untuk menambah bilangan itu secara berperingkat-peringkat. Setahun, sebuah, 2 buah mungkin begitu. Jadi prosesnya akan mengambil masa yang panjang lah. Betul. Walaupun kita tahu permintaan itu begitu Semakin tinggi, tinggi, tetapi kemampuan kita juga Terat. jadi sebab Ya. itulah kita akannya boleh memberi peluang-peluang berdasarkan kepada kemampuan semasa kita, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Baik, itu dari segi cabaran dan juga bagaimana seorang guru itu mampu untuk menepani cabaran pendidikan yang berbentuk dinamik. Jadi kita nak lihat pula bagaimana harapan dan juga kesimpulan oleh Encik Kamal sendiri sebagai seseorang yang dalam environment ataupun atmosfera sekolah tahfiz ini. Silakan. Ya. Pertama kita nak Kementerian, Alhamdulillah, bila mana Kementerian menjadikan kurikulum tahfiz sebagai kurikulum kebangsaan. Kita bukan sekadar mengeluarkan murid-murid kita yang hanya boleh menghafaz Al-Quran, tetapi dia juga mampu bersaing di persada luar sana yang lebih luas, kerana murid kita juga dibekalkan dengan akademik yang lengkap. Dan Alhamdulillah, anak-anak pelajar kita yang keluar daripada dalam tahfiz, dia bukan sekadar jadi imam masjid. Yang kita tahu, anak-anak tahfiz jadi imam masjid. Betul. Kan? Itu yang biasa kita dengar, tradisional. Bila tarawih saja, ini imam tahfiz kita. Untuk KPM, kita keluarkan bahkan bukan sekadar imam masjid yang boleh hafaz Quran 30 juzuk, tetapi dia barangkali, sebab kita sediakan dia dengan aliran sainsnya, aliran ekonomi, akaunnya, maka dia akan berada di dalam pasaran kerja di luar sana dengan kemampuan yang lebih luas. Barangkali mereka akan menjadi jurutera yang hafiz. Masya-Allah. Mereka akan jadi ahli ekonomi yang hafiz. Itulah harapan yang KPM letakkan untuk anak-anak tahfiz kita. Masya-Allah. Okey. Sebenarnya apa yang Ifan boleh simpulkan di sini adalah kita nak menjadikan murid tahfiz kita itu seseorang yang seimbang dari segi duniawi dan juga ukhrawi. Falsafah pendidikan kebangsaan itu. Itu sebenarnya falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Kamal bin Mat Daud, iaitu Ketua Penolong Pengarah Sektor Perancangan dan Pengesanan Dasar Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sudi bersama saya hari ini berkongsi kepada kita berkenaan dengan Muallim Tahfiz KPM. Kita mengharapkan lebih banyak kerjasama daripada ramai pihak untuk mewujudkan lebih banyak sekolah tahfiz, insya-Allah. Semoga lebih ramai dapat manfaat dari sekolah ini, dan kita kalau rezeki berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM.